Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Adriana Batrisha binti Muhammad Azizi. Saya berasal dari Pulau Pinang dan saya merupakan anak sulung dari 2 orang adik-beradik. Saya telah menerima pendidikan peringkat menengah di SMJK Perempuan Cina Pulau Pinang dan telah memperolehi 9A dalam keputusan SPM saya. Kemudian saya menerima tawaran matrikulasi jurusan Sains Hayat di Kolej Marakulim pada tahun 2021-2022 dan saya telah memperolehi CGPA sebanyak 4.0 di akhir semester saya. Sejak dari alam remaja, saya amat berminat dalam bidang psikologi dan bercita-cita untuk menjadi seorang psikiatrik. Oleh itu, saya telah memilih untuk mengikuti pengajian Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan di universiti pilihan saya iaitu Universiti Malaya. Saya telah memilih universiti ini kerana ia mempunyai kriteria dan potensi yang dapat saya gunakan untuk mencapai cita-cita saya dalam menjadi seorang psikiatrik yang berjaya. Antara kelebihan dan kekuatan diri saya yang dapat saya senaraikan ialah saya seorang yang amat fasih berbahasa Mandarin. Hal ini kerana saya telah menerima pendidikan bahasa Mandarin sedari saya umur 4 tahun sehingga saya berumur 17 tahun. Saya juga telah mengambil subjek bahasa Mandarin dalam peperiksaan SPM saya dan mendapat keputusan A- dalam subjek tersebut. Selain daripada itu, saya juga merupakan seorang yang amat aktif di peringkat sekolah menengah dan juga peringkat matrikulasi. Saya telah menyertai pelbagai pertandingan, antaranya pertandingan Reka Cipta dan Inovasi Peringkat Kebangsaan tahun 2018. Saya dan kumpulan saya telah mendapat tempat kedua dalam pertandingan tersebut. Seterusnya, saya juga merupakan seorang yang bertanggungjawab, prihatin dan juga seorang yang berdedikasi. Hal ini dapat dilihat daripada jawatan yang pernah saya sandang sewaktu sekolah menengah dahulu iaitu jawatan pengerusi pembimbing rakan sebaya dan juga setiausaha Persatuan Kelab Gendang 24 musim. Seperti yang anda semua dapat lihat, kesihatan mental amatlah penting pada waktu kini. Oleh itu, jika saya dapat mencapai cita-cita saya berhasrat untuk membuka sebuah klinik dan mengenakan kos rawatan yang lebih murah agar dapat membantu lebih ramai insan yang memerlukan di dunia ini. Dengan ini, saya berharap permohonan saya untuk melanjutkan pelajaran saya di Universiti Malaya dapat diterima oleh pihak tuan. Untuk mengetahui saya dengan lebih lanjut, sila hubungi saya di email dan nombor telefon yang tertera di skrin anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri penting bagi memastikan kelancaran sesebuah pentadbiran. Pertama sekali, apakah itu kerajaan persekutuan? Kerajaan Persekutuan Malaysia merujuk kepada kerajaan negara di mana ianya merupakan sebuah pihak berkuasa yang berpusat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Eksekutif Persekutuan yang berpusat di Putrajaya. Ia diketuai oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga dikenali sebagai Ketua Kerajaan. Seterusnya, apakah pula kerajaan negeri? Kerajaan negeri adalah pemerintahan bagi sesebuah subbahagian negara dalam pembentukan sebuah pemerintahan berbentuk persekutuan yang mana ia berkongsi kuasa politik dengan pemerintahan persekutuan atau negara. Sebuah kerajaan boleh mempunyai autonomi politik dalam beberapa perkara atau terus di bawah kawalan pemerintahan persekutuan. Hubungan ini kebiasaannya telah ditentukan dalam perlembagaan masing-masing. Terdapat beberapa faktor yang membuktikan bahawa betapa pentingnya hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi memastikan kelancaran sesebuah pentadbiran. Antaranya ialah yang pertama, kedua-dua kerajaan dapat bekerjasama dalam memberi bantuan kepada negeri yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Sebagai contoh, kerajaan memberi bantuan dari segi pendidikan dengan memberi peralatan barang-barang keperluan pembelajaran alam maya seperti laptop dan alat tulis kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Faktor yang kedua merupakan kerjasama antara kedua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri membangunkan sosioekonomi sesebuah negeri yang ditadbir. Sebagai contoh, kerajaan memberi pelepasan kepada rakyat untuk mengeluarkan wang sebanyak RM10,000 Malaysia dari akaun KWSP masing-masing untuk membantu ekonomi keluarga yang terjejas. Akhir sekali, hubungan baik antara kedua kerajaan ini memudahkan pelancaran undang-undang dalam negara. Sebagai contoh, hubungan antara dua kerajaan ini memudahkan proses undang-undang baru dikeluarkan seperti
Undang-Undang Penjarakan Sosial SOP di mana rakyat perlu mengekalkan jarak 1 meter ketika berada di mana-mana serta memakai pelitup muka sebagai satu norma baharu. Jadi, kesimpulannya, hubungan yang terjalin antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri memberi manfaat dan kebaikan bukan sahaja terhadap negara semata-mata, namun kebaikannya juga memberi manfaat kepada rakyat. Dapatlah kita simpulkan bahawa hubungan yang terjalin ini penting bagi menjaga kemaslahatan negara dan rakyat, lebih-lebih lagi jika memikirkan keadaan yang melanda dunia zaman sekarang. Oleh hal yang demikian, berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye-bye.